شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم باب مسح الحصباء في الصلاة bab mengusap menyapu-nyapu kerikil hasba pasir ataupun batu-batu kecil fi salah ketika salat. حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أحوى ليسجد مسح الحسباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. Yahya menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Ja'far Al-Qari bahawa ia berkata, aku melihat Abdullah ibnu Umar apabila hendak sujud sedikit mengusap apabila hendak sujud sedikit mengusap kerikil untuk tempat meletakkan dahinya. Maksudnya idza ahwal yasjud, bila dia nak turun sujud tu, idza ahwal yasjud masah al-hasba, maka dia pun menyapu-nyapu pasir-pasir ataupun batu-batu kecil lima fi jabhatih untuk meletakkan tempat dahinya mashan khafifan. Kalau ikut dalam riwayat itu, maka ia suatu perbuatan yang tidaklah membatalkan salat. Ibnu Umar melakukannya. Tetapi riwayat yang kedua tu, haddatsani an Malikin an Yahya ibn Sa'id annahu balaghahu anna Aba Dharr kana yaqulu mashul hasba'i mashatan wahidatan wa tarkuha khairun min humrin na'am. Dia menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahawa ia mendengar Abu Dharr kana yaqul, menyatakan mashul hasba, mengusap kerikil ataupun batu-batu ataupun pasir mashatan wahidatan, dengan satu kali usapan saja. Itu boleh dilakukan sekali saja. Wa tarkuha khairun min humrin na'am, tetapi meninggalkannya lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Di situ ada perbezaan para ulama, ada sebahagian kata makruh, ada sebahagian kata tidak menjadi apa-apa masalah. Yang mengatakan makruh berdasarkan riwayat yang kedua tu. Kemudian ada lagi beberapa riwayat yang disebutkan dalam contohnya seperti anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli yashwi turab atau yusawi turab haitsu yasjud. Nabi kata kepada seorang lelaki yang meratakan turab, meratakan tanah apabila dia nak sujud, qala in kunta fa'ilan fa wahida, kalau kau nak buat maka buat sekali. Wa fi riwayat Tirmizi, dalam riwayat At-Tirmizi, fa marratan wahida, maka buatlah sekali saja. Sebahagian para ulama menyatakan tanbihan ala 'azmi thawabi tarkil 'abathi fi salat, suatu tanbih, suatu peringatan bahawasanya besarnya pahala kita meninggalkan perkara yang abath, perkara yang sia-sia di dalam salat.
Jadi dikira seolah-olahnya itu perkara yang sia-sia, abas, perkataannya abas. Seperti macam kita sebut dulu waktu bila sembahyang, kadang-kadang dia jadi macam tabiat dia tak, sikit-sikit dia pun sikit-sikit macam ni pula. Kadang-kadang dia tak kata pun, dah saja. Ataupun macam Arab kita kata kan, dia suka betulkan dia punya shima. Itu abas, pergerakan yang tak perlu. Tapi kita kata pergerakan yang perlu, maka bergeraklah. Tapi pergerakan yang tidak perlu namanya abas. Bila dia abas, maka yang tu dikatakan tadi tu, kalau kita meninggalkannya itu, maka pahala lah. Tapi kalau kita masih buat benda-benda yang dia tak membatalkan salat, tapi dia benda yang sia-sia, maka boleh mengurangkan pahala salat kita lah. Iaitu pahala khusyuk. Bila dia buat begitu, maka dia tidak khusyuk. Dalam riwayat lain, Abu Zar yarwihi 'anil Nabi, yang meriwayatkan daripada Nabi qala, "Idza qama ahadukum ila salati, fa inna ar-rahmata tuwajihuhu, fala yamsahu al-hasba." Idza qama ahadukum, bila salah seorang kamu mendirikan salat, fa inna ar-rahmata, sesungguhnya rahmat itu tuwajihuhu, iaitu apabila kita tuwajihu, menghadapnya kepada Allah, fala yamsahu al-hasba, maka janganlah dia menyapu-nyapu hasbah, iaitu pasir atau batu kerikil tadi tu. Waruya Abdul Razak an Thawri an Ibni Abi Layla an Abi Dhar, juga daripada Abu Zar, qal sa'altu Nabi, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an kulli syai'in hatta sa'altuhu an mashil hasbah. Aku tanya kepada Nabi macam-macam, dan antaranya aku juga bertanya tentang menyapu hasbah, menyapu pasir sebagainya. Qal wahidatan awda, Nabi kata buat sekali saja, kemudian tinggalkan, kau buat sekali saja. Wa sa'altu, daripada Jabir, wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil masil hasbah, faqal wahidatan wa li'anna tansuku 'anha khairun min 100 naqah kulluha sudul hadak. Dalam riwayat daripada Jabir, apabila ditanya tentang masil hasbah, Nabi kata wahidah, sekali saja. Wa li'anna tansuku 'anha khairun min 100 naqah, kerana kalau kita tak buat demikian, maka dia lebih bagus daripada 100 ekor unta, naqah. Jadi bila banyaknya riwayat-riwayat yang menyatakan tentang itu, maka dia bukan suatu yang nak menyatakan batal. Dia boleh dibuat seperti yang Ibnu Umar buat, tapi kalau boleh sekali sajalah. Jangan, betul juga, takkanlah bila setiap kali bila nak sujud tu kan, betul nak sujud sekali saja, tolak habis, ataupun meratakan kau nak sujud. Kalau pergi camping mana-mana ke tak. Jadi kalau dah boleh hamparkan tikar buat camping, tiba-tiba dia tersujud atas akar kayu, alamak, sakit lah. Tapi akar kayu tak boleh kita nak tolak, maka kita ubah sikit tempat sujud kita. Lebih kurang macam tu lah. Sebab tak selesa. Bila kita sujud atas batu, kemungkinan sakit. Jadi sebab itu boleh untuk buat, maka Nabi kata sekali lah fawahidah. Jadi Ibnu Umar buat iaitu bima yata'azza bihi wa bima yahsulu ala jabhatihi minat turab. Kerana yata'azza bih, kerana dia mengganggu, dia sakit. Yahsulu ala jabhatihi minat turab, ataupun apa benda yang ada pada pasir, pada dahi. Wa in kana al-ikhtiyar tarku lit-tawadhu', wa in kana, walaupun yang dipilih ataupun yang terpilihnya meninggalkannya kerana tawadhu'. Wa haka an-Nawawi ittifaqul ulama ala karahati masil hasba wa ghayriha fi salati, wa fihi an-nazar li hikayat al-Khattabi an Malik annahu lam yara bihi ba'sa. Kata al-Imam an-Nawawi menyatakan ittifaqul ulama, telah bersepakat ulama ala karahati, makruhnya masil hasba, makruh, bukannya haram, makruh. Wa ghairiha fi salat, dan ataupun yang selain daripada hasba dalam salat. Wa fihi nazarun bi hikayatil Khattabi, di sana ada hikayat ataupun cerita daripada Al-Khattabi, daripada Imam Malik, annahu lam yara bihi ba'san. Imam Malik kata tak ada, dia berpandangan tidak ada apa-apa masalah pun. Wa kana yaf'aluhu,
Dan adalah Imam Malik juga melakukannya. Faka'annahu lam yablughul khabar, seolah-olahnya tidak sampai kepadanya al-khabar, kata sebagian para ulama lah, tak sampai kat dia hadis yang wahidah tu tadi. Tapi wallahu a'lam, kalau sampai sekalipun oleh kerana dia sendiri yang telah membawakan riwayat Ibnu Umar, apabila Ibnu Umar masah wahidatan dia ataupun menyapu sebab, maka mungkin dia tahu tapi dia mengambil pendirian, tidak mengapa. Cuma poin yang penting yang disebut tadi itu ialah mungkin abad tadi tu, untuk mengelakkan pergerakan yang tidak perlu. Itu sajalah, pergerakan yang tidak perlu. Jadi apa-apa saja pergerakan yang tak perlu, tak payahlah. Tambah pula pada zaman itu pasir, jadi mungkin ada keperluan pada waktu itu. Tapi pada zaman kita sekarang ni kapet. Tapi kadang-kadang tak selalu kapet tu, kadang-kadang ada juga batu-batu kecil lah. Kadang-kadang bolehlah kita ubah. Ada pula ustaz kata kalau dah sujud sekali kemudian diangkat, dibubuh kali kedua, dah batal. Sebab telah 2 kali sujud dah. Dia kata sebab bila dia sujud sekali, satu lah, alamak tersujud atas batu pula, sakit, diangkat, diubah, maka batal sembahyang dia kata. Kalaupun you nak kata bahawasanya itu sujud, itu dipaham secara logiknya, itu bukan sujud. Maksudnya bila dia sekali kena pula atas batu, automatiklah dia terangkat kan, sakit. Itu bukan sebab dia nak sujud yang kedua. Itu sebab dia telah tersujud atas batu kecil, yang menyebabkan dia nak pindah dari dia ke tempat yang selesa. Maka itu tidaklah membatalkan sembahyangnya. Seperti juga macam ada orang katalah, bila dia tengah sembahyang, kemudian dia turun nak ambil barang, tak boleh sebab dah dikira rukuk. Mana pula? Dia mungkin nak turun tu nak ambil barang, mikrofon jatuh. Maka bila mikrofon jatuh, dia tunduk, dia ambil mikrofon. Bukan dia tunduk dengan niat rukuk. Tapi mereka sendiri yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Amal setiap orang tu ditentukan dengan niat. Maka kalau dia salat, bila dia kata dia macam tu sikit, itu bukan rukuk sebab dia tak berniat rukuk. Tapi Allahu Akbar rukuk, itu niatnya rukuk. Macam tadi dia sujud, memang dia niat sujud, tapi oleh kerana dah ada batu tadi, maka dia nak ubah untuk kedudukan yang lebih selesa. Maka itu bukanlah sujud yang kedua, dan itu tidaklah membatalkan salatnya. Ada soalan? Habis. Berikutnya babu ma jaa fi taswiyati sufuf. Bab meluruskan saf fi taswiyati sufuf. Ada 2 riwayat. Haddatsani Yahya an Malikin an Nafi' anna Umar bin Al-Khattab kana ya'muru bi taswiyati sufuf. Fa idza ja'uhu fa akhbaruhu an qad istawat kabbar. Daripada haddatsani Yahya dari Malik, dari Yahya dari Malik, dari Nafi' anna Abdullah ibn bahwasanya Umar bin Khattab menyuruh beberapa orang meluruskan saf. Ketika mereka datang dan memberitahukan kepadanya bahawa saf telah lurus, ia bertakbiratul ihram. Jadi riwayat itu menceritakan bahwasanya Umar bin Al-Khattab, dia dalam proses dia nak meluruskan saf, maka dia nanti ada orang tolong tengok. Dia tunggu kat depan tu, kemudian ada wakil-wakil yang tengok saf dah lurus ke belum. Wakil. Maka bolehlah untuk imam-imam pada zaman sekarang kalau dia nak buat begitu. Seperti mungkin sembahyang dalam dewan besar, kemudian mungkin sama ada dia nanti ataupun dia tanya belakang dah lurus ke belum, dia tanya kan. Maka orang belakang kata okey dah, lengkap dah, sempurna dah, dia buat isyarat ke apa benda lah, kemudian dia takbir. Pun boleh. Ataupun di jalan start sah, boleh juga.
Tapi kalau imam-imam buat pada zaman sekarang, orang pelik lah. Macam bagus imam ni dah. Duduk depan dah, lain je jalan dah tengok solat. Jangan main-main payah lah. Tak apa lah, pilihlah mana-mana lah. Kalau dia rasa dia nak pergi melawat, buat pembarisan apa istilah mengecek barisan lah, maka bolehlah dibuat. Ataupun yang paling praktikal, lantik orang tadi tu, ataupun tanya kepada orang belakang macam mana dah lurus ke belum. Iaitu juga menunjukkan bahawasanya istihab sunat bagi imam untuk menunggu seketika sehingga saf dirasakan telah pun sempurna. Tapi imam-imam ke zaman sekarang, kalaulah sembahyang subuh saja, sembahyang maghrib saja, itu tak ada masalah, dia tengok belakang, semua dia nampak dah. Tapi sembahyang Jumaat, bila sembahyang Jumaat itu sepatutnya dia tunggu lama sikit. Sebab sembahyang Jumaat tu dah nak nunggu hang penuhkan saf tu, terloleh kan, lembab. Duduk nak ke depan, tak nak ke depan, nak hang depan dululah, kemudian kan lambat. Kemudian dah depan ada kosong pula, tengok pula di sini kan, depan tu kosong, dia tengok orang. Betul, baru nak ke depan. Yang orang belakang pun macam tu juga lah, tunggu. Tengok tak? Tengok orang pula, masuk lah. Tapi tunggu, setiap sah tunggu. Yang imam tu tak dandan. Turun, setahun tengok. Allahu Akbar. Yang belakang tu bercepa, tak habis lagi. Yang belakang tu pula nak start takbir kita nak start takbir kita nak. Kan, dia start lagi. Allah, penuh jalan pula ke depan. Kan? Nak pula Allahu Akbar, nak jalan pula, malu pula. Jadi tunggu. Jadi imam pada hari Jumaat ataupun salat hari raya, istisqa yang dalam jumlah yang ramai, bagilah masa. Lewatkan sikit, tengok dah tak ada orang bergerak tu, okey lah. Ni masih lagi belakang tu bergerak sana bergerak, ni masih lagi orang nak masuk, nak penuhkan saf. Yang sepatutnya saf itu dirapat-rapat, tapi ni orang masing-masing duduk ikut saf masing-masing. Jadi bila berdiri banyak ruang kosong, yang nak penuh tu lambat. Jadi tunggulah seketika untuk makmum memenuhkan saf. Taswiyatus sufuf, i'tidalul qamah biha ala simmatin wahidah, iaitu meluruskan orang-orang yang berdiri itu di atas ataupun dengan barisan yang sama, lurus. Dan juga dimaksudkan dengan taswiyatus sufuf, dimaksudkan dengan meluruskan saf itu saddul khalal atau suddul khalal, tutup kecacatan, tutup lubang, khalal, cacat, allazi fis saf, yang terdapat di dalam saf. Daripada hadis Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, daripada Ibnu Umar Nabi bersabda, aqimu sufuf wa hadhu bainal manakibi wa suddu al-khalal wa la tadharu furujat lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Aqimu sufuf, luruskan saf. Wahadu bainal manakib, samakan antara bahu-bahu. Wasuddu al-khalal, bagi tampung lubang-lubang, tutup lubang-lubang yang mana ada kosong, penuhkan. Wala tazaru furujati lisyaitan, jangan tinggalkan lubang untuk syaitan, ruang untuk syaitan. Wa man wasala saffan, siapa yang menyambungkan saf, wasalahu Allah, akan Allah akan sambungkan dia. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, siapa yang memutuskan saf, Allah akan putuskan dia. Jadi menunjukkan suatu ancaman orang yang tidak mahu meluruskan saf ataupun merapatkan saf. Jadi barang siapa yang mahu Allah sambungkan dia, maka dia kena sambungkan saf. Siapa yang tidak mahu bahkan memutuskan saf, maka dia ada ancaman di situ. Qala al-Baji muqtadahu annahu wukila man yusawwi an-nasa fi as-sufufi wa huwa mandub. Kata al-Baji terhadap hadis ini, muqtada, maka yang
hadis ini tunjuk perbuatan Umar tadi itu, maka dia mewakilkan orang untuk mengecek ataupun memastikan manusia yang berada saf itu lurus, wa huwa mandub, yang itu merupakan suatu sunat mandub. Hadis Bukhari meriwayatkan daripada Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sawu sufufakum, luruskan saf-saf kamu, samakan, fa inna taswiyat as-sufuf, kerana saf di dalam meluruskan saf itu min iqamati salat, maka ia ialah bermakna mendirikan salat. Dalam hadis Muslim dan Abu Dawud dengan lafaz yang berbeza, min tamamis salat, kerana meluruskan saf itu ialah menyempurnakan salat. Maksudnya siapa yang tidak menyempurnakan saf, maka dia tidak, solatnya tak sempurna. Siapa yang salatnya tak sempurna, maka kurang pahala dia. Siapa mahu salatnya sempurna, di samping ikut cara Nabi, itu juga saf mesti diambil kira. Seperti hadis Nabi daripada Jabir ibn Samurah, qala Rasulullah, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, adakah kamu mahu saf seperti saf para malaikat di sisi Tuhannya? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara malaikat buat saf mereka di sisi Tuhannya? Qala yatammuna sufuf, mereka menyempurnakan saf. Al-awwalu fal-awwal, depan penuhkan depan dulu, berikutnya wa yatarasuna fi sufuf, dan mereka samakan dalam saf-saf mereka. Maka daripada hadis itu menjelaskan kepada kita antara kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang yang melakukan salat. Pertama, as-salatu fi amkinatin ba'idatin 'anis saf, salat di tempat yang jauh daripada saf, ataupun merupakan kesalahan. Ada ruang lagi tapi dia pergi buat saf jauh-jauh, itu juga ada perangai macam tu. Sama juga saf budak-budak tu kan dijauhkan daripada saf besar, ataupun dikira jauh juga. Kadang-kadang tu sedepa tu jauh, apa, saf kadang-kadang tu kalau ada longkang besar tu lepas tu. Fatara ba'd musallin qad ta'awwadu an yusallu fi as-saddah allati fi al-masjid fayabtaridu 'an al-imam. Maka tengok sebagian orang yang sembahyang dalam salat dalam masjid, kadang-kadang mereka jauh daripada imam, maka dia tak menyempurnakan saf. Taqaddamu, maka hendaklah dia ke depan dan memenuhkan saf dia. Yang kedua kesalahannya, tarkut tarasu fi sufuf, meninggalkan untuk menyamakan dalam saf dan lurus, dan adanya lubang-lubang atau beruang yang dia itu tak rapat. Man sya'u zalika i'tiqadul jamaahiril muslimin anna taswiyat as-sufuf wa iqamatiha bil manakib fahasb. Maka itu oleh kerana i'tiqad majoriti orang Islam bahawasanya meluruskan saf itu hanyalah apabila sama bahu saja. Itu saja yang dia faham. Tetapi sebenarnya bukan saja bahu, maksudnya kaki pun kalau boleh mesti dirapatkan. Kata Nabi, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahri, hendaklah kamu semua luruskan saf kamu, sesungguhnya aku tengok dari belakang badanku, aku boleh nampak dari belakang. Jadi itu kelebihan mukjizat Nabi, maka Nabi boleh nampak belakang walaupun Nabi tak ingat. Wa kana qala Anas, wa kana ahaduna yulziq mankibahu bimankibi sahibi. Kata Anas, adalah kami dulu, kami menyambungkan bahu kami dengan bahu orang sebelah. Wa qadamahu biqadami, dan kakinya dengan kaki orang sebelah. Kata Anas, wa fi riwayatin qala Anas, laqad ra'aitu ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi walau zahabtu taf'alu dhalika al-yawm latara ahaduhum ka'annahu bighal shumus. ولهذا قال بشير بن يسار الأنصاري عن أنس أنه لما قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم أحدت رسول الله قال ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.
Jadi semua riwayat-riwayat itu nak menyatakan cara mereka merapatkan saf, iaitu bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Itu caranya. Bahkan ada sebagai riwayat hatta betis pun kena yang betis kawan sebelah. Jadi itu yang kita nak jelaskan kepada orang awam. Maka itu kita kena ambil perhatian dalam masalah merapatkan saf. Masalah kita, masalah itu sebenarnya. Dan itulah yang telah disebut oleh Nabi SAW. Ala tasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Sama ada kamu meluruskan saf, merapatkan saf, ataupun Allah akan memecah belahkan hati-hati kamu, ataupun Allah akan memecah belahkan, yukhalif, merubah-rubah muka-muka kamu. Itu ada sebagai ulama melihat di atas secara zahirnya, maka Allah boleh ubah muka-muka orang. Liyukhalifan Allah baina wujuhikum. Maka ada sebagai ulama melihat hadis itu secara hakikinya, iaitu muka dia Allah boleh ubah yang muka apa yang Allah mahu lah. Seperti dalam hadis, siapa yang mendahului imam, itu Allah boleh ubah kepalanya dengan kepala himar. Tetapi majoriti melihat hadis itu maksud dia la yukhalifan Allah baina wujuhikum, maka itu bermaksud supaya makna dia nanti akan Allah, kalau sekiranya kita tidak merapatkan saf kita, Allah akan yuqa bainakum, akan terjadi di antara kamu al-adawah wal baghdha, kebencian, benci-membenci, permusuhan, wa ikhtilafil qulub, hati kita tak satu. Jadi itu yang disebut oleh banyak para ulama. Maksud Allah mengubah hati-hati, Allah mengubah muka-muka kamu tu, maksudnya kita tak bersatu. Kita duk bergaduh, kita duk berperang antara satu sama lain. Bahkan kalau itulah maksudnya, memang dah jelas pun pada waktu ini kenapa umat Islam berpecah, kerana salat mereka tidak betul dan renggang, sangat renggang. Bila ada orang nak rapat, maka dia lari. Lagi kita rapat, lagi dia lari, kan? Tak apa, kalau main kena kaki pula, lagi dia lari. Tak selesa. Tapi kalau dia ada ilmu, dia mengaji, maka dia akan rasa tak selesa pula kalau tak kena. Bagi rasa macam tu lah. Wa haddatsani an Malik an ammihi Abi Suhail ibn Malik an abihi annahu qala kuntu ma'a Uthman ibn Affan faqamatis salatu wa ana ukallimuhu fi an yafrida li falam azal ukallimuhu wa huwa yusawwi al-hasba bi na'lay hatta ja'ahu rijalun qad kana wakkalahum bi taswiyati as-sufuf fa akhbaruhu anna as-sufufa qad istawat faqala li istawi fi as-saffi thumma kabbara. Yang menceritakan kepadaku dari Malik, dari pak saudara dia, yakni Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahawa ia berkata, aku bersama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Iqamah dikumandangkan, aku meminta kepadanya agar ia menyuruhku, dan aku terus memintanya, sedangkan ia meratakan kerikil dengan sandal, dengan kasut dia. Sehingga ketika beberapa orang yang ditugaskan untuk meluruskan saf datang kepadanya, kemudian memberitahukan bahawa saf telah lurus, ia berkata kepadaku, luruskanlah saf. Lalu ia pun bertakbir. Wa ana ukallimuhu fi an yafrida li. Sebahagian para ulama menyatakan waktu orang dah iqamat salat, kemudian dia tunggu ada wakil-wakil pergi cek saf. Kemudian waktu dia tengah cek saf tu, maka dia cakap dengan Uthman, iaitu fi an yafrida li, iaitu fil ata' min baitil mal, untuk bagi, ataupun fil ata' maksudnya dia nakkan sesuatu daripada baitul mal. Mungkin nak minta tolong ke apa, kita tak tahu, Allahu a'lam. Itu pun disebut oleh ulama yang menafsirkan hadis ni. Maksud dia permintaan, ada permintaan dia kepada Uthman. Uthman buat dia falam azal ukallimuhu wa huwa yusawwi al-hasba bi na'li. Aku duk cakap dengan dia, tapi dia duduk ratakan tanah dengan dia punya kaki, dia ratakan tanah. Kemudian bila dah wakil-wakil dia datang,
dah kita saf dan lurus dah, kemudian dia kata luruskan saf, kemudian dia Allahu Akbar, dia angkat takbir. Satu yang kita telah nyatakan pada hadis yang lalu, iaitu mewakilkan seseorang untuk memeriksa saf. Maksudnya bukan dia tak check saf, maksudnya bila dia tengok dan disebut dan dia hantar wakil kepada yang belakang-belakang. Bila dah wakil semua dah kata belakang semua dah elok, kemudian dia kata lagi, kata Uthman tadi, faqala li istawi fi as-saf, lurus dalam saf. Dia beritahu juga lagi sekali, kemudian baru dia bertakbir, semua kabar. Yang kedua, menunjukkan bahawasanya lepas iqamat boleh cakap-cakap, tak ada apa masalah. Boleh sembang pun. Waktu qamat boleh sembang, lepas qamat nak menunggu tu, sementara tak menunggu kita duk cakap ke benda, tak ada apa-apa masalah. Bukanlah maksudnya jangan bercakap, orang kata tak boleh bercakap. Mesti apabila telah iqamat tu, terus imam bagi tahu luruskan saf dan sebagainya, kemudian Allahu Akbar, jangan ada gap. Ada yang kata bila ada gap yang jauh, qamat balik semula, tak payah. Nabi SAW hadis-hadis yang telah lama dulu kita baca, Nabi lupa mandi wajib, pada qamat dah. Kemudian Nabi mandi wajib, para sahabat tunggu. Kemudian Nabi masuk saf, Nabi Allahu Akbar terus takbir, tak iqamat balik. Tak payah iqamat semula. Jadi kalau ada apa-apa, katalah kita dah qamat dah, kita kadang-kadang bermusafir, kadang-kadang kawan kita, bila lepas kita qamat itu, kadang-kadang ada benda pula kita nak cakap dan sebagainya, sembang pula sekejap. Kemudian bila nak terus sembahyang tu, terus saja sembahyang, tidak perlu iqamat yang baru. Boleh. Jadi dia dibuat oleh Nabi dan dibuat oleh para sahabat juga. Sama juga dalam isu dalam bila orang qamat, boleh cakap, tak ada apa masalahnya. Hantar hadis dalam bab Jumaat kita dah baca, bila azan ya, bila khatib dan mimbar azan dikumandangkan, kami duduk bercakap-cakap sampailah apabila khatib mula berkhutbah, maka kami diam. Ada orang pula pula menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih, yang tidak sabit, dia pun bagi tazkirah dalam internet ataupun mesej, jangan bercakap waktu azan. Dia pun buat ada satu hadis, barang siapa yang bercakap pada waktu orang tengah azan, maka Allah akan kakukan lidah dia pada hari kiamat nanti. Ataupun Allah akan kakukan lidah dia bila nak mati. Jadi dia kata jangan cakap waktu azan, nanti Allah kakukan lidah tu. Sebab tu ada orang mati dia tak boleh nak mengecak asyhadu la ilaha illallah. Sebab dulu waktu azan dia bercakap. Hadis tu tidak sabit. Bahkan bercanggah dengan perbuatan para sahabat Nabi. Mereka pernah bercakap-cakap bila orang azan, apatah lagi bila iqamat. Jadi boleh bercakap antara kedua-duanya. Tidak adalah suatu tempoh masa yang mesti lepas qamat itu beberapa minit atau saat kemudian takbir, maka itu tidak ada. Rawah Ibnu Hubayb an Malik annahu yalzamu al-imam an yatarabbasu ba'da al-iqamah yasiran hatta ta'tadila as-sufuf. Hendaklah imam yalzim sentiasa beriltizam an yatarabbasu ba'da al-iqamah, lepas iqamah itu cek dan sebagainya, hatta ta'tadila as-sufuf, tunggu sehinggalah saf semua dah lurus. Wa fihi jawazul kalami ba'da al-iqamah, dalam hadis ini juga yang macam kita nyatakan tadi, boleh bercakap lepas iqamat, wa qabla al-ihram, dan sebelum takbiratul ihram. Wa bihi qala fuqaha al-amsar ghairi ahli Kufah famana'uhu, dan itu disebut oleh fuqaha al-amsar, semua para fuqaha, melainkan fuqaha ahli Kufah. Fuqaha ahli Kufah melarangnya, jangan bercakap lepas qamat tu, tak boleh cakap. Itu dilarang macam telah kita nyatakan tadi. Wa hujjatul jama'ah hadis Anas, uqimatis salat wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid fama qama ila salati hatta qama alqawm. Qala Abu Umar al-athar fi taswiyat as-sufuf mutawatiratun sihah. Jadi disebut tadi ahli Kufah melarangnya, tetapi hujjah jamaah itu sangat banyak. Itu para ulama yang lain itu sangat banyak, macam hadis yang telah kita bacakan tadi.
Kemudian kata Abu Umar, asar hadis-hadis ataupun asar yang menceritakan tentang meluruskan saf itu mutawatir dan sihah, mutawatir dan sahih. Maka hukumnya wajib meluruskan saf. Kalau sekiranya tidak meluruskan saf, maka dia boleh menyebabkan salat tidak sempurna. Bahkan kita tak tahu, mungkin dapat dosa lagi, sebab kita tidak buat apa yang Nabi suruh. Bahkan Nabi ingatkan lagi, jangan meninggalkan ruang untuk syaitan. Bila maksud jangan meninggalkan ruang untuk syaitan, maka dia menyatakan haram kalau tidak rapat. Kerana kita tak boleh bagi ruang kepada syaitan. Kalau kita sembahyang tak rapat, maka kita telah bagi ruang kepada syaitan, iaitu kita telah buat benda yang haram. Jadi syaitan ni apa-apa pun tak boleh nak bagi dia chance. Tak ada peluang untuk syaitan. Jadi macam dalam sutra sebelum ni kita dah cakap about sutra, hubung sutra supaya syaitan tak lalu depan, dan mesti rapatkan saf supaya syaitan tak boleh duduk dekat tengah-tengah. Kemungkinan kalau sekiranya saf kita tak rapat, iaitu dia datang gangguan, duk fikir bab-bab lain dan sebagainya, kemungkinan. Tapi bila kita rapatkan saf dan kita tahu itu sunnah Nabi, maka insya-Allah maka kurang gangguan syaitan. Bukan maksudnya syaitan tak ganggu, tapi dia kurang gangguan syaitan daripada kita terpisah. Jadi kalau duduk seorang-seorang pun lebih senang diganggu syaitan daripada duduk ramai-ramai. Sama lah, kalau saf itu rapat dengan saf yang tak rapat, maka saf yang tak rapat mudah untuk diganggu oleh syaitan. Ya. Makmum kena duduk iqamah. Bila sepatutnya makmum bergerak ke saf? Atau sebelum selepas iqamah tu? Bila orang iqamah, makmum tengah duduk. Bila masa makmum nak bangkit, tidak ada tempoh masa yang tertentu yang disebut dalam hadis Nabi. Cumanya ada satu saja yang dinyatakan, apabila idza uqimatis salat fala taqumu hatta tarawni. Kata Nabi, apabila qamat telah diiqamatkan, jangan bangun sampai kamu nampak aku. Maksud selagi Nabi tak keluar atau selagi tak nampak Nabi, boleh duduklah. Dan Nabi bahkan la taqumu, jangan bangun, duduk sampai nampak Nabi. Bila Nabi keluar, dan bangunlah. Bukan seperti sebahagian jamaah saf buat solat, imam tak ada ni. Dia pun saf bila dia check, okey, macam dah settle semua, baru dia panggil imam. Dah salam tu. Ha? Ada yang disebut hayat as-salat, dan memang ada pandangan ulama yang kita bangkit waktu itu. Dan itu pun masih berbeza-beza. Kalau qamat, qad qamatis salat, qad qamatis salat, maka ada ulama kata bangkit pada waktu itu, sebab dia isyaratnya mendirikan salat, bangkit pada waktu itu. Tapi itu semua ijtihad saja. Tak ada sesuatu yang mesti bangun pada perkataan ini, mesti bangun pada perkataan ini, tak ada. Bahkan yang tadi kita nyatakan tadi tu, Nabi kata sendiri, la taqumu hatta tarawni. Bila iqamat telah diiqamatkan, maksudnya apa? Dah iqamat dah, tapi Nabi tak nampak lagi, tak payah bangkit, dia duduk ni. Tapi kalau tengok keadaan, kalaulah dia tu tak larat nak bangkit memerlukan masa 5 jam. Contoh tak, dia sakit lutut, orang tua kot, dia pun duduk, orang dah kamat dah, dia pun duduk lagi. Bila orang dah habis kamat, imam pula muda dah, imam lulus dalam bahasa soal, dia pun nak tergigit-gigit bangkit. Tengok keadaan lah. Kalau kita nakkan bangun itu memerlukan masa, kita kena bangkit awal, supaya kita nak tujuan apa? Takbiratul ihram tu. Kalaulah kita bangkit lambat menyebabkan kita tak dapat takbiratul ihram bersama imam, salah. Kena bangkit awal walaupun imam tak ada lagi. Kena bangkit awal. Kalaulah geng-geng muda ni, la ilaha illallah, boom, la ilaha, kan susah. Jadi itu tengok keadaan. Kata sebagai para ulama, Nabi tak mau para sahabat ni berdiri lama tunggu Nabi berkeluar.
Ni bila dah nak keluar tu, okey dah nak sembahyang dah, then baru bangkit. Barulah kita buat saf. Ini tidaklah buat saf dulu. Yang buat saf tu pula tu satu hal pula. Bilal. Macam-macam dia tambah ni. Saf Bilal. Tak payah dah. Pergi depan tu angkat mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qamat terus saya saf. Sibuk dah saf. Ada pula jadi ambil tugas imam. Saf. Lurus dan dapatkan saf. Lurus dan dapatkan saf. Bilal. Sebelum dia kamat. Itu tak payah. Buat jangan ambil tugas imam. Semua dia nak mulut. Mana imam tak maaf. Ambil tugas orang. Itu tugas imam. Dan nak suruh bangkit qamat ini imam punya arahan. Adapun nak azan, tu kerja Bilal. Bila nak qamat, tunggu tengok imam dah sedia ke belum. Baru dia tanya imam, boleh qamat ke? Imam kata yes, qamat. Dan baru qamat. Masalah kita Bilal memandai. Imam belum lagi, dah bila imam duduk tengah nak pakai baju ke, nak ambil wudu kan, dia dah qamat dah. Mula imam pulang kabut. Jadi kerja nak panggil sembahyang ni dengan arahan imam. Kemudian lurus qamat, kemudian imam keluar dan kita boleh bangkit untuk meluruskan saf. Tapi tak ada time yang tertentu lah. Ada soalan ni? Satu lagi masalah di sini dan banyak tempat. Imam pula menunggu Bilal. Bila qamat baru dia keluar. Tak aktif. Selagi itu imam duduk dulu. Tengok keadaan juga lah. Kalau ada imam jenis macam tu, maksudnya dia telah memberi kuasa kepada Bilal. Okey, Bilal tengok time sesuai, you qamat lah. Okey, tak masalah. Kalau yang kerap jadi di sini pun tak nampak imam, dah qamat baru nak pilih imam. Dah qamat baru nak pilih imam. Sebab imam yang dilantik tak datang. Tak apalah, tengoklah sebelum qamat tu, tengok siapa kat bin imam lah. Jangan tunggu dulu. Tengok siapa, tu haji tu ada. Tu ada imam lah. Dan kalau dah qamat, tu haji. Tu haji. Jenuh lah. Imam kena ada. Masalah kita, imam yang bertugas, kita sebut dulu lah, imam yang bertugas dia datang waktu dia bertugas saja, walaupun rumah dia dalam kawasan masjid. Sebab masjid sekarang ni kan ada dua rumah imam. Dua rumah imam. Kalau lah hari ni imam A bertugas, imam B duduk dalam rumah ni tak sembahyang. Tak sembahyang Jumaat. Esok pula time tugasnya imam B. Imam A duduk dalam rumah tak datang masjid. Imam B datang. Ni apa jenis perangai ni? Sebelum jadi imam dua-dua ada. Sebelum dilantik jadi imam, ada saja. Sebab apa? Nak jawatan tu lah, nak jawatan imam. Bila dah lantik jadi imam, duduk dalam rumah imam tu. Tak ada keluar-keluar kan. Orang buat jadual tu, imam 1, imam 2, imam 3 untuk prepare. Kod lah imam 1 balik kampung ke, maka imam 2 ada. Kalau imam 2 tak ada, imam 3 ada. Ini masalah imam 1 yang bertugas tak ada, imam 2 tak ada bertugas, tak datang dia. Tak ada dia. Patutnya dua-dua kena datang. Okey, imam yang tugas jadi imam. Aku sembahyang betul imam lah. Kenapa sebelum dilantik jadi imam, you ada saja sembahyang kat situ, bila dah lantik jadi imam, you tak datang. You datang bila ada time je. Itu tak amanah tu. Sama lah Bilal pun. Tapi Bilal kurang sikit, Bilal biasanya okey. Bilal tak ada masalah. Masalah tu biasa imam tu. Bila tak dapat datang, ini bagi yang memang masjid yang ada imam lah. Bila tak dapat datang, tolong bagi tahu Bilal, soalan siapa yang jadi imam, bagi izin. Keizinan tu bagi tahu kat Bilal ataupun Hamid lah. Jadi beritahu lah kalau tak dapat datang.
Maka bila tahu hari ni imam tak dapat datang, maka dia bolehlah tengok boleh kamat cepat ke dan sebagainya. Kalau tak ada dia kamat dan dia jadi imam, boleh juga. Itu tentang amanah dalam kerja. Ada apa soalan lagi? Kalau tak ada yang berikutnya kita sambung sebab saya nak kena keluar je. Bab berikutnya nanti babu wada'al yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi shalah. Bab meletakkan tangan atas salah satunya. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ataupun salah satunya di atas yang satu lagi di dalam salat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.